A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Az-Zukhruf ayat 67. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Berapa? 64. Ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Maksudnya sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Kata Nabi Isa AS. Fa'buduh. Maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Pengajarannya pertama, antara bukti Nabi Isa bukan Tuhan dan bukan juga anak Tuhan ialah beliau sentiasa mengajak kaumnya agar hanya menyembah Allah yang Esa. Dan jangan mensyirikkan Allah dengan yang lain. Yang kedua, mesej dakwah setiap rasul, adalah sama dan jelas, iaitu semuanya mengajak agar mentauhidkan Allah dan menyembahnya sahaja. Dan tidak ada seorang rasul pun yang mengajak kaumnya menyembah dirinya atau selain dari Allah. Yang ketiga, jalan yang lurus ialah menyembah Allah sahaja dan tidak mensyirikkannya. Oleh itu, sesiapa yang menyembah Allah tetapi dalam masa yang sama
dia juga mensyirikkan Allah, maka dia sebenarnya telah terkeluar daripada siratul mustaqim. Maka dia sebenarnya telah terkeluar daripada siratul mustaqim. Ke ayat 65. فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Maka telah berselisih kumpulan-kumpulan daripada kalangan mereka, maka celakalah bagi orang-orang yang zalim dari azab pada hari yang pedih. Pengajarannya, semua agama akan berpecah kepada berbagai-bagai puak. Termasuklah mereka yang mengaku Islam, juga akan berpecah kepada 73 puak. Dan hanya satu sahaja yang ke syurga. Yang kedua, kumpulan yang berjaya ke syurga hanyalah satu, iaitu yang sentiasa mengikut Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga, Islam mengharamkan perpecahan. Bahkan wajib ke atas setiap mereka, yang mengaku beriman bersatu dan berkasih sayang. Yang keempat, kejayaan umat manusia adalah kejayaan umat manusia bukan berdasarkan nama, tetapi berdasarkan setakat mana mereka mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dari segi akidahnya, ibadatnya, dan akhlaknya. Ayat 66. Hal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Maksudnya, tidaklah mereka ini yang kufur dan syirik menunggu melainkan saat kedatangan hari kiamat
yang akan datang secara baghtatan, tiba-tiba, dan dalam keadaan mereka tidak sedar. Pengajarannya, sesiapa yang lupakan agama, maka azab akan datang kepadanya dalam keadaan dia tidak sedar dan tidak bersedia. Agar azabnya semakin pedih. Yang kedua, orang-orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian dan hari kebangkitan. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat hari ini ayat 67 kaitan dengan ayat lepas. Kalau ayat lepas Allah bagi tahu kiamat ataupun kematian akan berlaku bila-bila masa. Maka ayat hari ini Allah bagi tahu keadaan ketika berlaku kiamat. Suasana ketika berlaku kiamat ataupun suasana di pada mahsyar, yang semua orang akan menghadapinya. Tidak ada yang terkecuali. Okey, apa keadaannya? Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhilla. Al-akhilla jama' al-khalil. Al-khalilun. Khalil ni makna kekasih ataupun kawan. Nabi Ibrahim digelarkan, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW digelarkan Khalilullah. Itu antara Allah dengan Nabi. Tapi antara manusia pun ada juga sifat Khalil, iaitu persahabatannya begitu erat. Jadi kalau satu Al-Khalil, kalau banyak ramai Al-Akhillau. Al-Akhillau. Terjemah apa ni? Dia terjemah apa? Sahabat-sahabat. Yauma izin. Pada hari. Kalau yaum hari. Yaum hari. Kan Maliki Yaumiddin. Tapi kalau ditambah di belakang dah izin. Izin ni saja itu. Pada hari itu. Bila sebut yauma izin pada hari itu, iaitu hari kiamat. Sahabat-sahabat pada hari itu. Sahabat-sahabat pada hari itu. Ba'duhum, sebahagian mereka, li ba'din, terhadap yang lain, aduun, akan jadi musuh. Tengok, daripada Khalil, sahabat, kekasih,
Akhirnya menjadi apa? Al-adu, musuh. Bila ni? Di akhirat. Di pada mahsyar. Siapa ni? Adakah semua yang berkawan kat dunia akan bermusuh di akhirat? Adakah semua? Tidak. Ada kecuali. Illa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa. Maksud apa ni? Yang bersahabat tapi dia daripada mahsyar bermusuh ialah orang yang bersahabat bukan kerana Allah. Bersahabat kerana kepentingan duniawi. Apa saja persahabatan bukan kerana Allah, maka di akhirat akan berakhir dengan permusuhan. Dan apa saja persahabatan kerana Allah, dia akan berterusan sampai di akhirat. Okey, macam mana kita nak tahu ini persahabatan kerana Allah, yang ni bukan kerana Allah? Macam mana kita nak tahu? Sebelum tu saya nak tanya, semua kita ni ada tak yang kita, sahabat kita bersahabat dengan dia betul-betul kerana Allah? Angkat tangan. Ha? Soalan. Siapa di kalangan kita yang dia bersahabat dengan seseorang betul-betul kerana Allah? Betul-betul kerana Allah. Langsung tak ada kepentingan. Bukan sebab saudara dia, bukan sebab tinggal setaman, bukan sebab sama-sama MCKK. Bukan. Bukan sebab UK, bukan sebab sepejabat, bukan. Betul-betul kerana Allah. Angkat tangan. Siapa kawannya? Siapa kawannya? Tak nak jadi kawan? Tak, berkawan. Maksud berkawan dua-dua pihak lah. Dua-dua belah lah. Jangan kita shock sendiri. Kita kawan dia. Dia tak suka pun kat kita. Itu bukan kawan. Ramai je kita tak bergaduh, tapi dalam masa sama tak berkawan pun. Betul tak? Sebab tu saya tanya, ada ke tak? Kalau tak tahu definisi mana, tak ada lah tu. Betul tak? Tak ada lah tu. Orang kalau berkawan kerana Allah, pertama sekali, dia tak pilih darjat. Orang kaya ke orang miskin, semua dia berkawan. Kalau dia pilih orang kaya saja, itu bukan kerana Allah. Okey, soalan kedua. Siapa di kalangan kita yang kawan dia, orang miskin lebih ramai daripada orang kaya? Angkat tangan. Kawan-kawan, bukan jiran. Ha? Apa dia? Apa dia? Macam mana kawan tak tahu kawan miskin kaya? Pelik tau. Bila kita tak tahu mana, kita tak ziarah dia. Betul? Sebab itulah ciri-ciri pertama berkawan kerana Allah, ziarah. Mana bukan kawan lah tu. Apa dia? Ha, 5 hari lagi nak mati baru tahu dia daripada nasi kawan. Ada satu hadis Nabi kata ada seorang lelaki ziarah kawannya di satu kampung. Tengok nilai berkasih sayang kerana Allah, berkawan kerana Allah. Nilai dia apa dia? Allah hantar satu malaikat. Jadi malaikat ni berupa manusia pergi jumpa lelaki ni yang sedang perjalanan ke rumah kawannya.
Jadi malaikat ni bertanya pada saudara ni, kamu nak ke mana ni? Azur akhalli, aku nak ziarah sahabatku, saudaraku. Kemudian malaikat nak test, kamu pergi ni kerana apa? Azuru lillah, betul-betul kerana Allah. Kemudian malaikat test lagi, au ni'matan turiduha, ataupun ada satu selain pada kerana Allah, ada satu benda lain, nikmat ke, nak pinjam duit ke, nak luar perasaan yang kamu pergi tu. Tak ada, hanya kerana Allah semata-mata. Maka Jibril beritahu, malaikat beritahu, aku adalah utusan daripada Allah. Allah hantar aku untuk beritahu engkau, innallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Allah suruh aku beritahu kamu, Allah cinta pada engkau sebagaimana engkau cinta pada dia kerana Allah. Apa tanda dia? Ziarah. Ziarah. Kalau kita tak pergi ziarah tu bukan kawan lah. Boleh faham? Tengok nilai. Dapat apa? Cinta Allah. Sebab apa? Setelah dia pergi, kalau dia kat rumah je, hello, apa khabar? Okey, sihat, dah makan. Makan apa hari ni? Ha? 3 rasa. Betul tak? Ha? Bukan. Ataupun kita pergi ziarah tapi ada kepentingan kan? Bila ada masalah terdesak, baru kita pergi ziarah. Itu bukan kerana Allah. Jadi ciri-ciri pertama, dah ada ke belum? Imam Ahmad bin Hanbal. Kenal kan? Siapa dia? Pengasas mazhab Hanbali dan anak murid kepada Imam Syafi'i. Ulama besar. Tapi dia praktiskan sunnah ziarah. Sebab apa? Sebab nilainya ialah dapat cinta Allah, bukan benda kecil. Jadi dia nak pergi ziarah seorang ulama nama dia Ishaq bin Rahawai. Jadi dia pergi sampai satu kampung, dia berhenti kat kampung tu, dia masuk masjid sebab hujan lebat, petir dan sebagainya. Jadi baju dia pun basah. Lepas tu bila lepas Isya, dia dikeluarkan daripada masjid. Mungkin lepas Isya tu orang tutup masjid lah. Jadi dia tak tahu nak ke mana, dalam keadaan hujan, petir apa semua, baju dia pun basah, malam gelap. Dia tak tahu nak ke mana. Dia kata aku tak tahu nak tuju ke mana ni. Kemudian tengah-tengah tunggu tu, tengah-tengah berfikir, datang seorang lelaki. Dia kata, kenapa kamu macam ni? Tengah malam, hujan lebat, kamu duduk kat sini. Aku nak ziarah seseorang. Okey, tak apalah. Jom, masuk rumah aku. Kawan tu bagi dia masuk rumah, kemudian tukar baju, bagi baju yang elok. Kemudian dia hidang makan. Lepas hidang makan, tuan rumah tanya, kamu ni datang daripada mana? Min aina ataita? Ataitu min Baghdad. Aku datang daripada Baghdad. Jadi tuan rumah bila sebut Baghdad, dia terfikir ada seorang ulama terkenal di situ. Dia pun tanya Imam Ahmad bin Hanbal, kamu kenal tak Ahmad bin Hanbal? Dia kata, kenal? Akulah Ahmad bin Hanbal. Lepas tu kawan tu orang kata, akulah Ishaq bin Rahawai. Akulah Ishaq bin Rahawai yang kamu nak ziarah. Faham? Nilai tu. Allah jumpakannya dalam keadaan dia betul-betul dalam kesempitan. Sebab apa? Sebab dia ziarah kerana Allah. Jadi mudah. Tengok ulama praktiskan amalan ziarah. Sebagai tanda kita bersahabat. Kadang-kadang kita ziarah pula rumah yang best friend lah, kan? Yang selalu tolong kita, yang pergi umrah sama-sama, yang pergi Turki sama-sama, yang tu kita ziarah. Yang selain daripada tu, kan? Itu bukan kerana Allah. Kena syarat ke kalau nak ikut hadis tu, nak kena sebut? Okey. Okey. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, kan?
Ada ini biasa kita dengar, tapi setakat mana kita praktis. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum. Tidak tidak beriman seseorang kamu. Mana iman dia tak mungkin sempurna. Tak mungkin sempurna. Walaupun dia kaki solat malam, dia kaki umrah. Hatta sehinggalah yuhibbah, dia menyayangi saudaranya. Saudaranya siapa ni? Si-Islam. Tak kira darjah. Dia sayang saudara dia macam mana? Nabi bagi contoh. Macam mana dia sayang saudara dia? Ma yuhibbu li nafsih, sama dengan dia sayang diri dia. Kalau dia tak nak susah, dia pun kena fikir juga bagaimana nak hilang kesusahan saudara dia supaya dia senang macam aku senang. Kalau aku tak nak lapar, aku kena fikir juga bagaimana saudaraku dapat dihilangkan kelaparannya. Kalau aku tak nak duduk dalam kejahilan, dia juga fikir bagaimana nak saudara juga berilmu macam dia. Sama. Sebab itulah ulama kata, kalau ada takwa, ada iman hebat macam mana pun, tapi kalau tak sayang kepada saudara yang lain, iman dia tak sempurna. Iman dia tak lengkap. Bila lengkap? Bila lengkap? Ni hatta, dalam bahasa Arab hatta. Sehinggalah dia sayang orang lain. Boleh faham? Sebab itulah, bila kita boleh sayang saudara kita, walaupun miskin, satu nikmat yang sangat besar. Anugerah Allah yang bukan sembarangan orang Allah bagi. Bukan senang, betul tak? Bukan senang kita nak sayang orang Islam, walaupun dia susah. Walaupun kita terpaksa pergi jauh, kan? Bukan senang. Bukan semua orang dapat. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Furqan, ayat 63. Surah Al-Furqan ayat 63. Allah kata apa? Hah? Kau silap surah. Al-Anfal, sorry. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Okey. Apa Allah kata? Lau, jikalau anfaqta, kamu infakkan. Kalau Allah kata kalau kamu infakkan ma fil ardi, apa yang di bumi, berapa banyak? Jami'an, semua sekali. Berapa bilion harta yang ada di bumi, bukan di tidak air saja, bukan di Malaysia, di satu dunia. Berapa bilion? Terlalu banyak, kan? Ma'allafta baina qulubihim, kamu tak mampu menyatukan hati manusia supaya berkasih sayang. Katalah saya bagi pada Zairi, nak ambil 10 juta, 10 juta pergi satukan dua yang sedang bermusuh. Boleh? Tak boleh. Tak. Dia tak akan bersatu kecuali dia baru pura-pura. Kalau bagi 10 bilion pun dia tak boleh satukan. Habis siapa yang boleh satukan? Walakin Allah. Tetapi Allah yang menyatukan hati manusia. Sebab itulah kita tengok orang Aus dan Khazraj bergaduh berpuluh-puluh tahun, bunuh-membunuh, berapa ribu pimpinan mereka mati dalam peperangan, kan? Berapa banyak duit habis, berapa umur mereka habis, berapa ramai pimpinan mati, tetap tak bersatu. Tapi bila Nabi datang, Nabi bawa apa? Quran.
tanpa dana, tanpa kos. Akhirnya berkasih sayang. Betul? Allah satukan melalui Al-Quran. Bahkan orang Muhajirin dengan orang Ansar yang tak pernah kenal, tak ada pertalian darah, tiba-tiba sanggup bagi apa? Mana dia sayang pada orang Muhajirin, walaupun orang Muhajirin dia panggil apa? Datang daripada Madinah, daripada Mekah sehelai sepinggang. Tak ada benda pun. Tanah, tak ada harta, tak ada pakaian, tak ada rumah, tak ada kerja, tak ada. Tapi dia boleh sayang kepada orang Muhajirin macam dia sayang pada, bahkan lebih daripada sayang pada diri sendiri. Buktinya apa? Bagi benda yang paling dia sayang. Yang paling dia sayang dia bagi pada siapa yang satukan hati mereka tu? Sebab tu banyak Allah puji. Allah puji orang Ansar dan orang Muhajirin. Sebab apa? Ibadat malam banyak? Bukan. Sebab cinta dan kasih sayang antara sesama mereka. Sangat luar biasa. Sebab itulah di akhirat besok, dalam keadaan matahari dekat dengan kepala kita kan. Berapa jauh? Berapa jarak? Sejengkal ke? Sejengkal tak, kalau sejengkal tak pensan ke? Dalam hadis kata mil ini satu batu lah. Kan? Dan semua bogel kan? Dan tak ada satu pokok pun untuk berteduh. Dan berdiri pula berapa lama? 50,000 tahun. Ada yang berdiri dalam keadaan muka kat bawah, ada dalam keadaan buta, pekak, bisu. Dan ada yang bermandikan peluh. Ya panas matahari ni 50,000 tahun. Ada yang lemas, tenggelam dalam peluh. Tiba-tiba Allah berkata pada hari kiamat, aina al-mutahabbuna bijalali. Di mana orang yang berkasih sayang kerana aku? Di mana ni? Maka bila ada yang berkasih sayang kerana Allah, Allah kata azulluhum, aku akan teduhkan mereka dengan bayangan arash aku. Allah tak kata yang solat malam, Allah tak kata yang buat umrah banyak kali, tak. Yang berkasih sayang kerana Allah. Kita tengok sekarang nilai kasih sayang antara sesama Islam dah luntur, kadang-kadang hancur. Kadang-kadang bukan orang yang jahat yang buat maksiat. Kadang-kadang yang sama duduk dalam masjid kan, jadi ada kasih sayang. Bermasam muka, tak senyum, tak bagi salam. Tak ada kasih sayang, nak pergi ziarah jauh sekali. Betul kan? Itu sama-sama solat di masjid yang sama. Pun dah tak ada kasih sayang, yang tak solat. Betul kan? Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, la tadkhulu al-jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbabtum. Fima bainakum. Afshu salam. Okey, cuba terjemah. Nabi kata apa? La tadkhulu al-jannah. Kamu tak akan masuk syurga. Semua nak masuk syurga, Nabi kata kamu tak boleh masuk. Hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Mana yang kufur, yang syirik, tak mungkin, mustahil boleh masuk syurga. Tapi adakah semua yang beriman boleh masuk syurga? Tak juga. Wala tu'minu, dan kamu tak mungkin beriman hatta tahabbu, sehingga kamu berkasih sayang.
Ada yang beriman tapi tak berkasih sayang sesama mereka, tak boleh masuk. Boleh faham? Kemudian kita tanya, macam mana nak wujudkan kasih sayang tu? Kita sayang pada saudara kita sayang pada kita kerana Allah. Nabi bagi kaedah. Afala adullukum, nak tak aku nak tunjuk pada kamu satu kaedah yang kalau kamu buat ni pasti kamu akan saling berkasih sayang kerana Allah. Apa dah? Afsyus salam, sebarkan salam. Permulaannya ialah sebarkan salam. Kalau kita tengok realiti masyarakat kita, permulaan dah tak ada. Betul? Dan Nabi pesan dalam hadis yang lain, afsyus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada orang kamu kenal dan orang kamu tak kenal. Kita dah tak praktis hadis Nabi. Kita hanya bagi salam pada orang kenal. Jadi kalau bagi salam pada orang kita kenal, itu kerana Allah ataupun kerana kita kenal? Bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Dah macam pupus. Kadang-kadang kita pergi masjid, jumpa 2-3 orang, tak bagi salam. Jumpa kawan kita, Assalamualaikum, lama tak nampak. Yang lain tu bukan Islam ke? Betul tak? Lepas tu keluar masjid pun sama. Jumpa selisih 2-3 orang. Salamnya. Tengok-tengok, lama tak jumpa. Sebab apa dia kenal? Itu bukan kerana Allah. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang bagi salam hanya kepada orang yang dia kenal, itu tanda kiamat dah dekat. Siapa yang bagi salam kepada orang yang dia kenal, itu tanda-tanda kiamat dah dekat. Mana benda baik ke tak baik? Tak baiklah. Dan inilah berlaku. Kalau kita bagi salam pada orang yang tak kenal pula, dia pelik. Siapa ni? Tak pernah jumpa. Betul tak? Padahal itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Assalamualaikum. Siapa ni? Dari mana ni? Jawab salam dulu. Betul tak? Dah sunnah Nabi dah. Sebenarnya tidak ada kasih sayang. Tidak ada kasih sayang. Sama-sama pergi haji. Sama-sama pergi umrah. Betul tak? Sama-sama duduk dalam satu kemah. Tak ada kasih sayang. Sangat-sangat jauh beza dengan Nabi dan para sahabat. Kan? Jadi Nabi kata, tanda pertama kita sayang pada saudara kita apa dah? Kita bagi. Kenapa itu tanda pertama? Dia sebenarnya saya nak tanya, bila kita tak sayang pada seseorang, kita berdoa tak pada dia? Tak kan? Dan tanda kita sayang pada dia, kita berdoa. Apa dia? Bagi salam. Salam tu doa. Bila kita boleh bagi salam pada semua orang, kita tak ada rasa dengki, dendam, benci. Bukti apa? Assalamualaikum. Semoga sejahtera ke atas kamu. Rahmat Allah ke atas kamu. Berkat Allah. Bila kita dah lawan nafsu, doa untuk dia, walaupun kita tak suka, kita dah nilai sayang. Boleh faham? Bukan senang. Sebab tu saya tekan sikit benda ni. Ramai yang belajar banyak, belajar lama, tapi sayang pada saudara belum kuat, belum mantap. Kadang-kadang belajar sampai berpuluh tahun. Jumpa kumpulan dia, geng, Assalamualaikum. Oi, lama tak jumpa. Seronok belajar dengan ustaz ni. Jumpa geng lain, bapak ni tak boleh pakai. Betul tak? Sedangkan zaman Nabi bagi salam pada semua orang, walaupun dia adalah munafik. Bila tengok zahir Islam, bagi salam. Betul tak? Zahir dia Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia salat, bagi salam. Ya, dalam hati itu serah pada Allah. Kerja kita hukum dari segi zahir. Kerja Allah hukum di akhirat mengikut apa dalam hati. Jangan memandai-mandai menghukum apa yang dalam hati manusia. Bagi salam semua. Boleh tak? Lepas ni bagi salam semua. Percayalah, bila kita tak bagi salam pada orang yang kita tak kenal, kita ada penyakit hati. Kita tak sayang pada dia. Dan bila kita tak sayang pada dia, iman kita tak sempurna. Ni.
kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Dan kamu tak mungkin beriman dengan sempurna sehingga kamu berkasih sayang. Apa lelaki dengan perempuan? Okey, berkasih sayang antara sesama Islam ni, adakah antara lelaki dengan lelaki sahaja, perempuan dengan perempuan, ataupun juga boleh lelaki dengan perempuan? Soalan. Tidak ada larangan. Cuba buka surah Al-Hasyr. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya surah Al-Hujurat, sorry. Ayat berapa? Ayat 10. Surah Al-Hujurat. Ayat 10. Ayat 10. Jumpa? Okey. Cuba terjemah. Tengok Allah guna perkataan innama. Saya dah terangkan berapa kali dah. Apa makna innama? Hanyalah. Makna apa? Kalau tak ada yang ni, kamu bukan beriman. Sesungguhnya hanyalah orang beriman itu adalah ikhwatun. Bila sebut al-mu'minun, masuk lelaki dan perempuan. Lelaki yang Islam saudara kepada perempuan yang Islam. Tapi sayang kerana apa? Kerana Allah, bukan kerana nafsu. Dan juga Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 71. Surah At-Taubah ayat 71. Kita ambil permulaannya. Apa dia? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Okey. Ambil bahagian ni je. Cuba terjemah. Wal mu'minuna, dan orang-orang beriman lelaki. Dan Allah sebut pula wal mu'minat, dan sama. Lelaki dan perempuan adalah ba'dhum, sebahagian mereka adalah awliya'u ba'din, penolong kepada sebahagian lain. Tapi dengan batas-batas yang ditetapkan Islam. Jadi boleh tak kita bagi salam pada perempuan? Kalau kita niat kerana Allah, pastikan kita buat bukan kerana nafsu. Jangan pilih-pilih orang pula. Perempuan yang muda, Assalamualaikum, kuat pula tu. Lepas tu, bila tak jawab berdosa tau. Tapi kalau yang tua, kalau aku bagi salam pun dia tak dengar ni, telinga dia. Itu bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Okey. Pelajar bagi salam pada ustaz. Boleh, tak ada masalah. Tukar budaya kan? Hello, good morning. Tukar. Kita kalau good morning tu lancar je kan? Tapi tak terkeluar Assalamualaikum. Good morning tak dapat pahala. Dapat pahala tak? Tapi bagi salam dapat pahala tak? Pahala apa? Pertama. Sebarkan salam sunnah Nabi. Nabi yang suruh. Mana saya bagi salam dapat pahala ikut sunnah Nabi. Yang kedua, pahala kita berdoa pada saudara kita. Yang ketiga, kita pula dapat doa dia. Bila dia jawab, kita dapat doa yang sama. Dan mungkin lebih baik. Sebab bila kita bagi salam, yang sunnahnya apa dia? Orang bagi salam pada kita, yang sunnah kita jawab sama ataupun lebih. Jadi kalau kita jawab lebih pada dia, siapa yang untung?
Kita jawab lebih pada yang bagi salam, dialah untung. Dia bagi Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Jangan pula sebab mu bagi salam pendek, aku nak bagi pendek juga, baru adil. Itu hati tak betul lah tu. Yang keempat, kelebihan keempat, kemuncaknya, iaitu akan wujud kasih sayang antara dua pihak dan akan dapat cinta Allah. Berapa ramai yang fikir dan usaha untuk dapat cinta Allah melalui ni, berkasih sayang kerana Allah. Betul tak? Tak ramai. Yang dia fikir, aku nak pergi umrah, kononnya nak dapat cinta Allah. Pergi haji kan, kononnya nak dapat cinta Allah. Berulang-alik ke masjid, pergi ke kelas, kononnya nak dapat cinta Allah, tapi dia tak sayang pada saudara dia. Kadang-kadang yang satu kelas, kadang-kadang yang satu masjid, dia tak akan dapat cinta Allah. Boleh faham? Itu nilai. Ada satu ulama, Muhammad bin Al-Munkadir. Dia kata apa? Seorang ulama, Muhammad bin Al-Munkadir, la yabqa min lazzati lazzatil hayati illa fi qada'i. Maksudnya la yabqa, tidak berbaki min lazzatil hayat, daripada kelazatan hidup, daripada kebahagiaan hidup, tidak berbaki kecuali fi qada'il hawaij, kecuali dalam menunaikan hajat orang lain. Faham? Kita menunaikan hajat orang lain membahagiakan hati kita. Buatlah. Dan sebaliknya, bila kita tak peduli pada orang, itulah punca hidup kita sempit dan tak bahagia. Asyik diri dia je, keluarga dia je, dia tak akan bahagia. Cuba buka. Nah, ini hadis lah. Tak payah bukalah. Salasun man kunna fihi wajada halawah iman. Nabi sebut dalam satu hadis sahih 3 perkara. Tak banyak pun. Man kunna fihi, siapa yang ada 3-3 pada dirinya, dia akan dapati halawatul iman. Apa makna halawatul iman? Apa makna kemanusiaan iman? Bahagia. Seronok. Makna siapa tak ada 3, dia tak akan bahagia. Okey, pertama apa dia? Siapa tahu? Selama ni mani tak iman? Iman, mani ke tak? Pun tak tahu juga. Bahaya ni. Dia, kata Syekhul Islam, antara ciri-ciri ahli syurga, calon ahli syurga ada kat dunia. Apa ciri-cirinya? Dia rasa manis. Dia rasa lazat bila beribadat pada Allah. Benda yang paling melazatkan, membahagiakan dia ialah bila dapat beribadat kepada Allah. Sehingga sanggup dia tak makan kan. Ada orang sanggup tak solat sebab nak makan. Okey, apa dia 3 ni? Dia cinta Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada dirinya. Lebih daripada anak isterinya. Lebih pada hartanya. Tapi kalau kita dalam hidup kita pun banyak kita dahulukan nafsu, yang pertama dah tak ada dah, kita tak akan bahagia. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
Dia tidak cinta seseorang melainkan cintanya hanya kerana Allah. Dia akan dapat kelezatan hidup. Bahagia. Kalau kita nak senaraikan, orang yang kita sayang betul-betul kerana Allah, mungkin tak ada. Betul kan? Dia kawan ni, kalau kawan ni, yang Allah kata apa? Kawan-kawan ni semua akan jadi musuh kecuali orang bertakwa. Apa ciri-ciri dia? Pertama tadi ziarah. Jauh ke susah dia pergi ziarah sebab dia buat kerana Allah. Berbalik tak kita pergi ziarah kawan kita yang jauh dan miskin tapi dapat cinta Allah? Berbalik tak? Kamu sanggup pergi ke mana-mana dunia kan, pusing dunia, belum tentu dapat cinta Allah dan kosnya besar. Ini pergi ziarah asnaf. Kerana Allah. Kadang-kadang tak ada kos pun. Kadang-kadang masa sekejap pun. Tapi dapat cinta Allah. Kenapa tak boleh korbankan? Sebab kamu tak tahu nilai cinta Allah. Bila kita akan sedar betapa perlu dan pentingnya cinta Allah? Bila? Daripada mahsyar. Bila dah tengah panas terik, bogel, berbandingkan peluh, tak ada bayangan aras. Okey. Jadi ciri-ciri yang kedua apa dah? Orang yang berkawan kerana Allah. Tadi ziarah. Yang kedua, bila kawan dia buat salah, dia tegur terus. Tapi dengan cara berhikmah. Dia berkawan, tapi kawan dia salah, dia biarkan. Itu bukan kawan kerana Allah. Aku kalau tegurkan, kecil hati pula. Itu bukan berkawan kerana Allah. Dan bila dia tegur pula dengan berhikmah, dengan penuh kasih sayang. Dan jangan tegur di depan orang. Bila dia tegur kawan dia depan orang, dia bukan cinta bersahabat kerana Allah. Ada satu kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia nak tegur seorang ulama jugalah. Dia tunggu waktu malam. Dia pergi rumah kawan tu. Rumah kawan tu dah gelap. Mana dia pastikan semua dah tidur. Dia ketuk pintu. Kemudian kawan tu buka. Dia kata, ada apa ni? Apa yang kamu buat tadi menyebabkan aku tak boleh tidur. Apa dia? Sebab tadi siang hari aku tengok kamu mengajar. Kamu mengajar di tempat yang teduh. Tapi anak murid kamu duduk tempat yang panas. Hati aku bila tengok tak boleh. Tapi aku tunggu malam. Dan aku tunggu keluarga kamu tidur. Sebab apa? Itu kawan kerana Allah. Kalau kita kawan buat salah terus tegur depan-depan orang, itu bukan kerana Allah. Bahkan macam kita nak memalukan dia kan. Kadang-kadang kita tegur dengan apa ni? Depan anak beranak dia, keluarga pun tak bagus. Ulama ni betul-betul hebat. Dia nak apa dia? Cinta Allah. Dia sanggup tunggu malam, sanggup pergi tengah malam kan. Okey. Yang apa tadi yang kedua? Bila kawan dia buat salah, dia tegur dengan cara berhikmah. Dan yang ketiga, bila dia salah, dia berlapang dada dengan mudah terima. Bahkan dia ucap jazakallahu khairan. Dia tak kecil hati langsung. Sebab apa? Sebab dia berkawan kerana Allah, kawan tegur pun kerana Allah. Dan baik tak untuk dia bila kawan tegur kerana Allah? Baik, kenapa nak marah? Kenapa nak kecil hati? Betul tak? Kenapa nak mengamuk? Sebab tu Nabi kata saudara kita ni macam apa? Saudara kita se-Islam ni macam cermin. Tengok Nabi buat kiasan. Macam cermin. Apa maksud dia? Kita jerawat kat muka, kita tak nampak. Bila kita nampak? Bila tengok cermin, ya Allah ada jerawat. Terima kasih tak pada cermin? Ke tumbuk cermin tu? Sebab engkau lah aku nampak jerawat. Terima kasih cermin. Betul? Jadi saudara kita macam cermin tu lah. Dia nak, kadang-kadang kita tak tahu kelemahan kita. Betul tak? Kita rasa macam okey dah. Sebab dia 3 kali buat umrah. Kan? Tengok-tengok perangai tak berubah. Kawan kita tegur, terima kasih. Jazakallahu khairah. Itu yang ketiga, dia berlapang dada bila ditegur. Okey. Yang keempat, sentiasa tolong menolong.
Apa yang dia mampu, dia tolong. Dan kawan yang lain pun tolong dia. Dan pertolongan yang paling penting pada saudara kita apa dia? Ilmu. Ramai orang tolong bagi makan. Ramai orang tolong bagi beki rumah. Tapi tak ramai tolong orang tu kenal Tuhan. Kenal sunnah. Betul tak? Macam-macam dia buat. Bagi duit, bagi bantuan bulanan. Tapi ilmu dia tak bagi. Sedangkan orang tu boleh selamat dengan sebab ilmu. Okey. Boleh cukup. Ada 4 tu. Jadi insya-Allah start hari ni senaraikan. Carilah ramai. Walaupun hakikatnya dalam keadaan hari ini susah kategori itu. Tak, apa yang menyusahkan? Apa yang susah? Cari orang yang boleh kita sayang, dia pun sayang kita boleh. Sebab itulah ayat Quran kata apa tadi? Kalau kita infakkan 10 juta, 10 bilion pun tak boleh wujudkan kasih sayang. Kecuali dengan Allah yang satukan. Makna apa? Kita nak wujudkan kasih sayang dengan ilmu. Kita bagi ilmu pada dia, kita pun praktiskan ilmu, akan wujud, automatik akan wujud kasih sayang. Tapi kalau kita seorang faham agama, dia tak faham, tak boleh. Tak boleh. Sebab tu saya kata yang paling penting kita bantu dia apa dah? Bagi ilmu. Okey. Ya, berjabat tangan antara lelaki sama lelaki lah. Sunnah Nabi. Bahkan Nabi kata, selagi mana kita bersalam, maka sebanyak itulah dosa kita gugur. Dosa kecil. Kalau dosa besar senanglah. Saya berzina semalam. Jom salam. Dosa kecil. Tapi jangan pula dosa kecil dia banyak, dia pun salam pegang lama je. Mengumpat dosa besar. Sebab itulah tengok kenapa bersalam pun ada kelebihan. Kenapa? Sebab dengan bersalam boleh mengeratkan lagi hubungan. Senyum satu bab, sedekah pahala sedekah. Bagi salam pahala, jabat tangan lagi. Semua tu ada ganjaran tertentu sebab boleh menguatkan hubungan kasih sayang. Tak, itu bukan sunnah. Itu kadang-kadang tengok pun tak. Kadang-kadang sesiap kan ni. Sebab ramai sangat kan. Tengok pun tak. Tak. Sebab itulah asas ziarah. Asas kasih sayang apa dah? Ziarah. Kadang-kadang orang bersalah lepas solat, dia tahu kawan tu duduk mana. Rumah kat mana, alamat berapa. Tengok-tengok sebelah rumah dia aja. Tengok-tengok belakang. Kawan tu ada anak berapa, apa masalah. Kita tak pernah tanya khabar. Itu bukan kerana Allah. Itu adalah adab budaya kan. Macam mana? Tengok bila kita nak buat benda baik, ada banyak roadblock kan. Banyak roadblock. Macam-macam kita buat andaian, nanti dia tak ada rumah, pergi dulu. Dia katalah tempat tu ada 10 rumah kan. 9 tak buka, 1 buka. Soalnya dah buat ke belum? Dia kadang-kadang yang suka lepak ni orang yang berduit, orang yang banyak masa kan. Orang miskin, dia tak masuk dalam kepala dia lepak kedai mamak. Pakcik free kan, jom kita lepak kedai mamak. Ada. Satu, yang kedua. Dia satu ziarah ni untuk mengeratkan hubungan kasih sayang. Dan antara orang yang sangat-sangat perlukan kasih sayang ialah orang miskin. Orang kaya ni kadang-kadang dia tak peduli. Kamu nak berkasih sayang aku. Aku harta banyak, aku tak perlukan kamu. Kan? Sebab itulah
Yang ramai bersama Nabi siapa? Orang miskin. Dan sebab itulah yang ramai masuk syurga. Dan sebab itulah yang awal masuk syurga. Jadi berkawanlah dengan orang, tapi jangan tengok orang kaya. Tapi kalau orang kaya berkawan dengan orang miskin, okeylah kan? Okeylah. Sampai dah salam, sebagai salam tu, macam mana dengan orang bukan Islam? Dia kalau dia kata Assalamualaikum kita, atau kita kena macam mana dia sebarkan? Okey, saya bagi solusi. Settlekan dulu salam sesama Islam dulu, lepas tu saya jawab soalan tu. Boleh faham? Kalau salam, ada yang macam style, ada gaya masing-masing macam tu. Okey, salam yang dapat pahala mestilah jelas dan difahami. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas. Sebab assalam tu ada doa. Kalau sebut salam, dia makna lain, tak ada makna dah. Lepas tu selain Kelantan pula, Assalamualaikum. Itu lagi tak dapat pahala. Dia jawab lagi, Waalaikumsalam. Tak dapat pahala, sia-sia. Ada, saya duduk kat Mekah tu, ada orang Kelantan lama duduk kat Mekah. Orang telefon dia. Dengar apa? Waalaikumsalam. Jawab selain Kelantan. Tak dapat pahala, tak dapat pahala. Dia mesti jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Tengok budaya sunnah Nabi diabaikan, dilupakan. Sampai kita rasa kalau kita laksanakan rasa orang pandang pelik. Betul tak? Tapi kalau kita yang faham, kita tak mula dan tak ubah, siapa nak ubah? Sampai kesudah kita hidup dalam keadaan macam inilah. Syok sendiri kan. Pergi solat, pergi belajar, pergi haji, tapi tak sayang pada saudara kita. Okey? Jadi Allah kata, hubungan persahabatan yang bukan kerana Allah, semua betulkan menjadi permusuhan. Kecuali orang yang bertakwa. Kemudian, ya ibadi, wahai hambaku, la khaufun, tidak ada ketakutan, alaikum, ke atas kamu al-yawm, pada hari ini. Sekarang Allah cakap dengan siapa ni? Dan hari ini hari apa ni? Hari akhirat. Allah bercakap dengan siapa? Ni, al-muttaqin. Saya nak tanya, apa suasana yang paling menakutkan? Waktu malam pergi ke kubur. Bila? Suasana yang paling menakutkan. Pada masalah. Kan? Pada masalah. Kita dalam keadaan bogel, tak ada siapa peduli pada kita, dan menunggu keputusan syurga neraka. Syurga neraka. Paling menakutkan. Tapi bagi orang bertakwa, Allah kata apa? La khaufun alaikum. Ramai yang takut, kamu tenang, relax. Dan wala antum tahzanu, ramai yang sedang berduka cita, kamu tak sedih. Langsung tak sedih. Sebab apa? Sebab apa tadi? Berkasih sayang kerana Allah. Nilai kasih sayang kerana Allah. Kena mula daripada sekarang. Wala antum tahzanu. Bersedih. Cuba buka surah Yunus. Ayat 62 ke? Siapa orang yang bertakwa? Apa kelebihan orang bertakwa? Betul ke? Okey. Cuba baca. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim
walahum yahzanun. Surah Yunus ayat 62. Dengan berapa? Kemudian 63. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahum wa fil akhirah. Fi dunia wa fil akhirah. Okey. Cuba tengok. Allah kata ala. Apa makna ala? Ingatlah, inna sesungguhnya awliya Allah. Wali-wali Allah. Allah nak bagi definisi siapa wali Allah. Kalau tanya orang Melayu, siapa wali Allah? Jawapannya apa? Tu kalau tanya orang Indonesia, dia kata wali Songo. Kalau tanya orang Malaysia, siapa wali Allah? Mungkin yang serban besar, yang buat tasbih besar-besar kepala lutut kan. Lepas tu yang boleh terbang di udara, yang boleh berjalan di atas air kan. Itu faham orang Melayu lah. Boleh? Mimpi. Lepas tu bawa kereta, minyak habis dia isi air, kereta boleh jalan. Tak ada. Itu pemikiran orang Melayu. Kalau wali ialah orang yang boleh buat benda yang ajaib pelik. Tapi tak, wali Allah sebenar, ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah ialah, ciri pertama benda, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut ke atas mereka, walahum yahzanun, takut dengan sedih. Takut ni apa dah? Akan datang. Takut mati, takut apa, dia tak takut. Kadang-kadang wali yang boleh terbang udara tu, tengok orang Yahudi dengan senapan, takut juga. Tapi wali Allah, satu tidak takut, yang kedua walahum, mereka tak sedih. Sedih apa dia? Benda yang lepas. Harta hilang ke, kereta rusak ke, orang langgar ke, relax je. Okey. Dan siapa wali Allah ni? Allazina amanu, orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Okey. Jadi Allah tak sebut ciri-ciri wali yang macam orang kita faham. Terbang di udara, jalan di atas air, tak ada. Bahkan wali Allah yang paling hebat siapa? Nabi kita SAW. Tapi bila Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi terbang tak? Nabi berjalan tak di atas air? Tak. Nabi naik apa? Unta. Berapa lama? 10 hari lah. Lebih kurang 7 hari, lepas tu 3 hari bersembunyi di itu Nabi. Tiba-tiba ada orang, dia kata, saya berhijrah, sekelip mata je, malam ni ada kat Taman Tun, pagi besok subuh ada kat Mekah. Hebat pada Nabi. Itu bukan wali. Kemudian Allah kata apa? Lahum, bagi mereka adalah berita gembira. Berita gembira dia bukan daripada manusia, tapi daripada Allah. Bagi mereka berita gembira di mana? Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah. Jadi orang beriman dan bertakwa sentiasa gembira. Dunia gembira, akhirat lagi gembira. Orang beriman tidak ada sedih. Boleh faham? Dia wali Allah ni umum, yang beriman dan bertakwa. Khalil lagi tinggi. Sebab tu orang yang dapat gelaran Khalil dua je, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kita ni boleh dapat gelaran wali pun okey kan? Okey.
Kemudian Allah kata apa? Siapa orang bertakwa ni? Allazi, iaitu orang-orang yang mereka beriman. Tengok asas beriman apa dah? Beriman dengan ayat-ayat kami. Ayat Allah apa dia? Lagi? Tak, ayat ada dua. Satu ayat syar'iyah, iaitu ayat Quran. Yang kedua ayat kauniyah, iaitu ciptaan Allah. Jadi wali Allah yang tidak ada rasa takut dan sedih ialah dia mesti beriman dengan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran. Makna apa? Mesti faham. Ada yang wali boleh jalan atas air, tapi satu ayat pun tak faham. Dia bukan wali. Asas wali ialah beriman dengan ayat kami. Dia faham dan dia amalkan. Kemudian wakanu adalah mereka muslimin, sentiasa menyerah diri. Serah diri pada siapa? Okey kah? Cuba muhasabah diri kita ni. Kita betul-betul tak serah diri sepenuh pada Allah? Ha? Jawapannya taklah. Sebab ada yang kita ikut nafsu. Bila ikut nafsu, masa tu kita tak serah diri pada Allah. Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 129. ke? 129 ke? Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ada? Kau 130? 130? Ha? 131. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Okey, ini kata-kata siapa ni? Allah nak puji Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Ya Allah gelarkan dia sebagai Khalilullah. Cuba terjemah. Ingatlah ketika mana qala lahu rabbuhu. Tuhan Ibrahim telah berkata pada Ibrahim. Apa Allah kata pada Ibrahim? Aslim, sepatah aja. Apa makna aslim? Serah diri. Nabi Ibrahim dah serah diri tak pada Allah? Serah sepenuh ke atau separuh-separuh? Penuh. Tapi Allah perintah lagi. Kan? Apa jawab Ibrahim? Qala aslamtu. Aku telah berserah diri. Dia Allah kata aslim. Sepatut Ibrahim jawab apa dia? Aslam tu. Cukup. Betul tak? Serah diri. Okey, aku serah diri. Tak, Ibrahim tambah. Apa dia? Li rabbil alamin. Kenapa dia tambah? Apa faedahnya? Apa faedah? Ibrahim nak bagi kita sebab. Kenapa dia serah kepada Allah? Sebab apa? Kenapa aku kena serah hanya kepada Allah? Sebab dia adalah pencipta sekalian alam. Jadi kalau aku tak serah pada pencipta sekalian, akulah orang paling bodoh. Bila aku tak serah pada Allah, mana aku serah pada siapa? Makhluk. Makhluk apa yang dia buat? Apa yang dia cipta? Jadi manusia paling bodoh ialah dia serah diri dia pada makhluk yang sama dengan dia. Boleh faham? Sebab itulah kalau kita serah pada Rabbil Alamin, semua selamat. Contohlah kalau kita serah pada orang kan, ada orang nak bakar kita. Orang tu boleh tak tukar api tu jadi sejuk? Tak boleh. Tapi Ibrahim serah pada Allah. Boleh bertukar api yang panas, patut membakar, jadi sejuk. Sebab dia Rabbil Alamin. Bila Allah perintah Ibrahim supaya sembelih anak, kan? Dia serah diri je. Dan sebab Allah Rabbil Alamin, Allah boleh tukar tak?
Jadikan benda itu tak jadi dan tukar dengan apa? Kibas. Logiknya, tengah padang pasir ada tak kibas? Tak ada. Kibas tak ada. Tapi turun daripada mana? Kibas datang daripada mana? Ada. Masa hajat duduk kamu, ada tak orang bela kibas? Ada kandang tak? Ada dari mana? Dari mana? Sebab Allah Rabbil Alamin. Ini kadang-kadang kita tahu tapi kehidupan kita tak serah sepenuh. Sebab tu kehidupan kita huru hara. Semua ada kan. Ada bodyguard, ada CCTV, ada duit, ada kereta. Kereta pula kalis peluru. Tapi orang tembak masa kita di luar kereta kan. Boleh faham? Ini hebat. Hebat para Nabi sehingga digelarkan Khalilullah. Iaitu dia serah diri sepenuh pada Allah. Jadi kalau nak jadi orang bertakwa, serah diri pada Allah. Termasuklah poin yang kita cakap tadi. Apa dia? Nabi kata bagi salam pada orang yang kamu kenal dan orang, serah je. Bagi je salam. Jangan fikir macam-macam. Ini nampak macam ada masalah, tak bagi salam. Nabi kata bagi salam. Betul tak? Bila kita buat andaian, kita tak serah diri. Betul tak? Yang itu tak jadi tu. Okey kan? Nanti aku pergi ziarahkan, dia tak ada rumah kan? Pergi dulu. Sebab itulah ada hayat kan? Kalau kita pergi ziarah, orang tu ada, dan dia tak pernah masuk. Allah kata apa? Ha? Allah kata apa? Balik. Serah diri kita apa dia? Iyalah, serah diri ketika itu apa maksud dia? Balik. Jangan cakap, saya datang daripada Seremban ni. Takkan ban macam tu je. Itu tak serah diri lah tu. Boleh faham tak? Allah kata balik-baliklah. Sebab apa? Mana lebih baik? Kita datang daripada jauh, pergi rumah kawan tu tak bagi masuk. Kita pun ikut perintah Allah. Hilang penat, duit habis, tapi kita ikut perintah Allah dengan kita berdegil. Apa masalah kamu ni kan? Mana lebih baik? Dan akhirnya dia bagi masuk. Mana lebih baik? Serah diri. Serah diri. Bukan senang. Okey. Tak guna. Ya, sebaik-baik kita hubungi dia dulu, bagi tahu kita nak datang. Sebab ada waktu-waktu yang tak sesuai kita ziarah, kan? Kita ziarah waktu lunch, kan? Kawan tu masak sikit, kan? Dia pun rasa serba salah. Sebaiknya call dulu. Tak, saya nak bagi tahu kalau orang miskin, dia sangat-sangat meraihkan kalau kita ziarah. Sebab orang miskin tak ada siapa ziarah. Wahabi tak ziarah, kecuali sekali 5 tahun. Siapa lagi ziarah orang miskin? Tak ada. Kalau orang macam kita yang belajar agama pun tak ziarah. Yes. Ya, betul. Saya nak bawa ramai student saya, ada 1,500. Terkejut asnam saja. Okey. Jadi dah betul kan? Dah betul. Oh, jam baru. Kalau baru mesti betul lah. Okey, tengok. Allah kata apa tadi? Jangan, wali Allah ni kalau berkasih sayang kerana Allah, dia selamat di akhirat besok. Tidak takut, tidak sedih. Apa lagi dapat? Udkhulu al-jannah. Kemuncaknya, masuklah oleh kamu surga. Habis kamu masuk sorang-sorang ke dengan pasangan? Antum, kamu dan azwajukum, dan isteri. Ada pendapat mengatakan isteri kat dunia, ada pendapat mengatakan isteri di akhirat. Tak adalah baru. Dan ada mengatakan pasangan tu ialah kawan. Ni, balik pada ayat tadi.
Sahabat-sahabat kita yang kita berkawan kerana Allah sama-sama masuk ke syurga. Dan tuhbarun. Tuhbarun apa dia? Kamu dimuliakan. Dimuliakan ataupun diberi nikmat. Berapa lama ni ahli syurga dalam nikmat? 24 jam. Cuba baca apa ni? Saya nak tanya, ahli syurga ni sibuk ke tak? Sibuk dengan apa? Ha? Oh, makan je, tak berhenti. Pasal apa tak berhenti? Dunia kita makan sedap macam mana, akhirnya kena berhenti. Betul tak? Kadang-kadang sebelum habis dah terpaksa berhenti sebab sakit perut. Kan? Tapi di akhirat makan tak berhenti. Kenapa tak berhenti? Sebab tak kenyang. Yang kita berhenti sebab kenyang, betul tak? Oh, tak boleh masuk dah. Tak boleh masuk dah. Tapi di akhirat besok tak kenyang. Dan kita makan pun bukan sebab lapar. Kalau makan sebab lapar, tak ada nikmat. Betul tak? Bila hilang lapar, berhenti. Tak. Kita makan kat syurga bukan sebab lapar, bukan sebab kenyang. Semata-mata kerana sedap. Dan tak buang. Lagi best, tak buang. Kencing pun tak, berak pun tak. Oh, nikmat kan? Jadi akhirnya ahli syurga sibuk dengan apa? Kita kalau kat dunia sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan meeting, sibuk dengan anak. Kadang-kadang kesibukan kita memenatkan kita. Betul? Tapi dalam syurga, kesibukan menyeronokkan kita. Saya nak baca ayat ni. Ayat ni biasa orang Melayu baca. Tapi tak tahulah dia perasan tak. Inna ashabal jannati fi al-yawm fi syughulin fakihun. Apa tu? Hum wa azwajuhum fi zilalin muttaqiun. Nah. Lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Salamun qaulan min rabbir rahim. Okey, surah apa ni? Surah apa? Ha? Surah Yasin, betul ke? Okey. Betul surah Yasin kan? Lalu baca kan? Okey, terjemah. Inna sesungguhnya ashabal jannah. Ashabul jannah apa makna? Penghuni syurga. Bila sebut ashabul jannah mana? Penghuni syurga kekal. Kalau sebut ashabun nar, penghuni neraka yang kekal. Al-yaum pada hari itu fi syughulin, syughul. Syughul apa? Sibuk. Jadi ahli syurga sibuk juga, tapi sibuk apa? Fakihun. Apa makna fakihun? Ha? Sedang sibuk dalam nikmat. Fakih ni umum, ha? Dia antara salah satu nama buah dalam bahasa Arab ialah fakihah. Tapi fakihah tu sebenarnya maknanya ialah seronok. Kan buah tu bila makan seronok. Jadi fakihun umum. Ahli syurga sibuk dalam kenikmatan. Cuba bayangkan sibuk dalam nikmat. Ha? Kita macam-macam sibuk tapi tak nikmat kan? Sibuk meeting, penat, letih. Sibuk nak bagi makan anak, sibuk nak siram pokok kan. Semua memenatkan. Tapi ahli syurga sibuk dalam kenikmatan. Boleh?
Contohlah kita nak pergi ziarah. Nak pergi ziarah sahabat kita dalam syurga. Ada masa tak nak pergi ziarah? Ha? Banyak masa? Ni sibuk ni. Sibuk. Buah banyak ni. Dan ada hadis sahih Nabi kata setiap ahli syurga diberi 100 kali ganda nafsu makan, nafsu minum dan nafsu bersama isteri. 100 kali ganda, hadis sahih. Okey. Kemudian hum wa azwajuhum, mereka dengan pasangan-pasangan mereka fi zilalin, dalam teduhan. Cara duduk pun dah menunjukkan nikmat. Duduk satu bawah teduhan. Yang kedua, alal araik. Araik ni apa dah? Bahasa Indonesia dipan. Dipan tu? Ha? Sama tahu dipan lah. Dipan ni kan bahasa Indonesia? Dipan, bukan lipan. Dipan. Macam pelamin lah. Kemudian cara duduk pula muttaqi'un, duduk bersandar, menggambarkan sangat happy dan tak ada masalah langsung. Cara duduk. Ini cara duduk ni semua ada masalah ni. Kan? Sebab nak belajar, kena dengar, kena fokus. Jadi dalam syurga tak ada kursi meja macam ni, tak ada. Cara duduk pun Allah gambarkan sangat bahagia. Kemudian lahum, bagi mereka dalam syurga, fakihah, buah-buahan. Apa saja dia nak, bila-bila masa, apa saja jenis, banyak mana, boleh. Walahum ma yadda'un, dan apa saja mereka minta. Tengok, Allah nak bagi yang jauh lebih baik daripada dunia. Tapi sebab manusia tak faham ataupun tak yakin, tertipu dengan apa? Rambutan, langsat, musangking, kan? Betul tak? Ya Allah nak bagi jauh lebih hebat. Betullah bila cerita akhirat, cerita nikmat dalam syurga, Nabi bagi pada sahabat betul-betul masuk dalam hati. Dunia ni tak ada nilai bagi mereka. Mereka boleh tinggal dunia anytime. Nak berjihad ke, nak berhijrah, tak ada masalah. Kenapa? Dia tinggal dunia untuk dapat yang jauh lebih baik. Itu dalam kepala mereka. Tapi akhirat tak masuk dalam kepala kita. Sebab tu kita sayang nak tinggal dunia. Okey. Boleh cukup lah? Jadi benda yang paling penting untuk kita beramal mulai hari ini apa dia? Kasih sayang. Kasih sayang. Benda yang susah sangat berlaku dalam hidup kita. Nanti tak kena tanya yang salam pejabat tangan yang macam ni Ustaz. Bersalam tu makna pegang macam ni lah. Bukan salam macam ni. Ni style baru kan. Kadang-kadang pakai buah jari je. Tak tahu, kalau nak okey, kalau tak nak pun okey. Nak. Ustaz yang Ustaz salam tu Nabi yang kata kita tak boleh duduk dengan kuali salam tu kita salam benar. Dan Nabi suruh bersalam je lah, tak perlu dah tunduk. Dia tunduk ni sebagai tanda hormat kepada orang tertentu bolehlah, macam mak bapak, macam ulama bolehlah. Tapi kalau sahabat-sahabat biasa tak perlu. Ada ulama kata kalau cium tangan untuk mak bapak sebagai tanda hormat boleh. Tapi selain daripada itu tak perlu. Kadang-kadang sampai tak gulu, melampau. Cium kat tangan. Ada tak sampai cium kaki? Ada, cium kaki. Okey, cuba buka hadis. Hadis juga surat 34, hadis nombor 3. Abu Sufyan nama sebenarnya Safar bin Harb melakukan sebuah hadis yang panjang berkenaan kisah Maharaja Mukhlis. Maharaja itu bertanya kepada Abu Sufyan, apakah yang diperintahkan oleh Muhammad SAW? Abu Sufyan menjawab, katakan, sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan sekutukan Allah dengan apa-apa sekalipun. Tinggalkanlah perkara yang dikatakan oleh nenek moyang tuan-tuan semua. Okey. Dia Abu Sufyan, dia masa tu dia musyrik, dia kafir. Dia masuk Islam lewat lah. Dia masuk Islam, ada pendapat mengatakan antara perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijrah
dan antara pembuka kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Antara itulah. Ada kata dia masuk Islam hari Nabi buka kota Mekah. Tapi ada kata sebelum tu. Jadi sebelum tu apa kerja dia? Melawan Nabi je lah. Berperang dengan Nabi, menghancurkan Islam. Dan dia antara pembesar Mekah. Kadang-kadang dia buat rombongan pergi jumpa Heraklu. Heraklu ni raja apa? Raja Rom. Dan dia beragama Nasrani. Jadi bila Heraklu tahu Abu Sufyan yang datang daripada Mekah datang, dia nak cek. Sebab Heraklu ni, dia orang Nasrani, dia baca kitab Taurat dan Injil. Dia tahu cerita Nabi Muhammad akan datang. Jadi dia nak dengar daripada Abu Sufyan. Dia pun tanya. Okey. Cuba baca semula daripada awal. Boleh? Apakah yang diberitakan oleh Muhammad SAW? Abu Sufyan menjawab, katakan, sembahlah Allah yang Maha Esa. Okey. Jangan sekutukan Allah dengan apa-apa sekalipun. Tinggalkanlah perkara yang dikatakan oleh nenek moyang tuan-tuan semua. Okey. Tengok soalan Heraklu. Apa yang disuruh ataupun diperintah oleh Muhammad? Menunjukkan apa? Agama tu adalah agama ni dua aja. Satu, suruh. Yang kedua, larang. Betul kan? Kalau tak suruh, larang. Sebab tu Allah bila suruh Nabi Adam masuk syurga, Allah suruh dua benda lah. Satu, masuk dan makan. Itu perintah. Yang kedua, larangan. Apa dia? Ada yang ketiga. Agama ni dua. Satu perintah, satu larangan. Okey, kemudian apa jawapan Abu Sufyan? Nabi suruh agar menyembah Allah yang Esa dan tidak. Maknanya masa tu Abu Sufyan orang kafir. Tapi mesej yang dibawa oleh Nabi jelas tak pada Abu Sufyan yang kafir? Clear. Boleh faham tak? Dan sebab itulah dia menentang. Dia syarat beriman, satu, kena jelas, kena clear. Syarat menentang pun kena clear. Jadi kalau Abu Sufyan pun faham dan jelas, mesej nak dibawa oleh Nabi iaitu sembah Allah sahaja. Jangan syirik kepada Allah kan. Tapi kita tengok sekarang ramai orang Islam sendiri tak jelas apa mesej Nabi. Betul tak? Sebab tu bila tak jelas dia meraba-raba. Dia ambil sana sikit, sini sikit daripada mimpi campur-campur. Lepas tu bila Abu Sufyan masuk Islam, dia jadi sahabat yang hebat. Sebab sebelum masa dia menentang, Islam tu jelas. Masa dia beriman, Islam pun jelas. Sumbernya jelas. Okey. Putusan Allah itu juga menyuruh kita bersembahyang, berkata benar, jangan melakukan perkara yang diharamkan dan eratkan hubungan kekeluargaan. Yang kedua dia beritahu pada Nabi suruh. Mesej kedua apa dah? Solat. Mula-mula tauhidkan Allah, beribadat pada Allah, jangan syirikkan. Tanda mentauhidkan Allah, tanda beribadat yang paling jelas apa dah? Solat. Sebab Nabi kata al-ahdu bainana wa bainash syirki wal kufri tarkus solah. Perbezaan antara kita dan syirik ialah tinggal solat. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata man taraka faqad kafar. Siapa tinggal solat dia telah kafir. Clear. Sebab beza orang Islam dengan bukan Islam bukan pada pakaian. Kalau orang Islam beza dengan pakaian, pakai jubah orang Islam, pakai serban orang Islam. Abu Jahal pun Islam lah. Abu Jahal pakai jubah tak? Pakai serban tak? Pakai. Tapi yang membezakan orang Islam dengan non-Muslim ialah salat. Sebab itulah dalam surah Mudassir Allah rakam perbualan antara ahli syurga dengan ahli neraka. Apa dia tanya ahli syurga kepada ahli neraka? Apa soalannya? Ma salakakum fi saqar. Ahli syurga tanya pada ahli neraka, apa sebab kamu masuk neraka saqar? Jawapan dia jelas. Apa dia? Lam naku minal musallin. Dulu masa dunia kami tak solat. Sepatut jawapan dia, ahli neraka, sepatut jawapan dia, kami masuk neraka sebab kami kufur, sebab kami tak beriman. Tak. Dia kata sebab kami tak solat. Itu menunjukkan apa? Solat tanda iman. Solat tanda Islam. Lalu siapa yang tinggal solat dengan sengaja, ada dua pendapat.
Pendapat pertama, kafir terus. Walaupun satu solat. Bila dia tinggal dengan kafir terus. Pendapat kedua, fasik. Dia masih Islam, tapi dia buat dosa besar. Dan walaupun ini dalam mazhab Syafi'i, siapa tinggal solat dengan sengaja, hukumnya fasik. Masih Islam. Tapi pemerintah Islam kena tangkap orang ni. Dan paksa dia bertobat dan solat. Kalau dia tak nak bertobat juga dan tak nak solat, pemerintah bunuh dalam mazhab Syafi'i. Okey. Jadi samalah hukum tinggal solat dengan saja, sama ada jadi kafir ataupun fasik. Kesudahannya akhirnya sama. Ya. Jadi sekarang berapa peratus orang Islam di Malaysia? 73. Tak, kalau tolak yang tak solat. Mungkin tinggal sikit kan? Tinggal sikit. Sebab itu Islam lemah. Dalam satu hadis, Nabi kata, yang awal dicabut daripada umat Islam ialah khusyuk. Yang awal agama yang dicabut daripada umat Islam ialah khusyuk dalam solat. Maknanya Islam ada lagi. Sebab itu yang awal. Tapi yang terakhir dicabut daripada umat Islam ialah solat. Maknanya bila dia solat, seluruh Islam telah tertanggal daripadanya. Tapi permulaannya apa? Tahu kenapa? Sebab semua yang tinggal solat berpunca daripada tidak khusyuk. Bila tak solat tak khusyuk, dia rasa berat, terbeban. Betul tak? Boring, malas. Berbeza dengan orang yang solat khusyuk. Dia rasa khusyuk, dia rasa lazat, seronok. Bahkan dia nak solat lagi, dia baiki lagi. Beza tu. Jadi semua yang tinggal ni, semua berpunca daripada solat tak betul, solat tak khusyuk. Okey. Sambung. Ada lagi? Lepas tu? Oh, masuk ada lain ke? Oh, pasal bawa buku saya banyak. Tak ada yang Abu Sufyan bagi kepada Heraklu, Nabi Muhammad suruh bercakap benar. Lepas tu Ifah, ada kan? Jangan lakukan perkara yang diharamkan dan elakkan hubungan keluarga. Oh, bercakap benar tak ada? Oh, as-sidqu. Sebenarnya tajuk kita ni, tajuk apa ni? As-sidqu. Itulah poin dia. Jadi antara yang Muhammad suruh ialah sentiasa bercakap benar. Dan bercakap benar ni ada dua organ. Satu, cakap benar dengan Allah. Yang kedua, bercakap benar dengan manusia. Ataupun dalam pembahagian lain, bercakap benar dari segi perkataan. Yang kedua, bercakap benar dari segi amalan. Kadang-kadang amalan kita tak selari dengan kebenaran. Itu juga berdusta dalam bentuk amalan. Okey, cukup dulu. InsyaAllah kita jumpa hari Isnin InsyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه